Assalamualaikum, salam sejahtera itu Mobile Radio. Waktu ini bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli, kita bawakan kepada anda Encik Abu Bakar Koyakuti, pengarah kanan bahagian promosi ekspor dan akses pasaran Matrit, dengan topiknya adaptasi Matrit memacu pendigitalan dalam mempromosi ekspor di era normal baru menerusi talian Zoom. Hello, Assalamualaikum. Hello, Encik Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, Cik Abu Bakar, secara umumnya pandemik COVID-19 telah memberi kesan meluas kepada ekonomi negara. Jadi bagaimana prestasi perdagangan Malaysia di sepanjang tempoh pandemik dikesan di Malaysia sehingga sekarang? Okey, terima kasih pada soalan tu. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Bernama kerana sudi menjemput saya lah bagi pihak Matrik bagi menghadiri sesi ni lah. Untuk makluman, pandemik COVID-19 memangnya telah beri banyak kesan yang meluas dan cukup mendalam kepada negara. Berdasarkan statistik sehingga 31 Mei 2021, jumlah keseluruhan kes COVID di Malaysia telah melebihi angka 500,000 dan kehilangan nyawa seramai lebih daripada 2,700 orang. Kesan pandemik ke atas ekonomi negara juga agak ketara, di mana keluaran dalam negara kasar KDNK telah menguncup sebanyak 5.6% pada tahun 2020 dan juga ianya merupakan penurunan terbesar yang pernah direkod semenjak tahun 1998. Selain itu, Jabatan Perangkaan juga ada melaporkan bahawa kadar pengangguran negara juga telah meningkat sebanyak 4.5% kepada 772,900 orang pada 2020, iaitu kadar tertinggi yang pernah direkodkan sejak tahun 1993. Dari segi perdagangan luar pula, prestasi perdagangan negara boleh dikatakan tidak terkesan sangat seperti jangkaan awal. Jumlah perdagangan Malaysia pada tahun 2020 telah menguncup hanya sebanyak 3.6% kepada RM1.78 trilion berbanding tahun 2019. Ekspor Malaysia juga pada tahun 2020 bernilai RM981 bilion, penurunan sebanyak 1.4%, manakala import juga merekodkan penurunan sebanyak 6.3% kepada RM796.2 bilion. Berikutan penguncupan lebih ketara kadar import berbanding ekspor, Malaysia telah merekodkan peningkatan lebihan dagangan sebanyak 27% kepada RM184.8 bilion, sekaligus mengekalkan trend lebihan perdagangan selama 23 tahun berturut-turut semenjak tahun 1998. Negara-negara seperti ASEAN, China, Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat dan Hong Kong telah menyumbang sebanyak 70.6% kepada jumlah keseluruhan ekspor negara. Ya, kita juga ada nampak peningkatan dari segi pasaran tradisional, khususnya ke negara-negara seperti Costa Rica, Kenya, Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire dan juga Kazakhstan. Baik. So, I think dalam konteks kemampuan. Ya. Ya, teruskan. Dan kalau kita tengok jumlah-jumlah yang disebutkan oleh Encik Abu Bakar tadi, seolah-olah pencapaian prestasi perdagangan kita tidak terkesan dengan ketara. Pasti ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Matrit. Kita nak tahu apa sebenarnya langkah-langkah Matrit yang berbeza daripada kebiasaannya. Okey, secara amnya macam saya katalah, banyak pihak yang terlibatlah dalam menyumbang peningkatan prestasi ekspor ni. Antaranya ialah usaha berterusan pengeksport Malaysia meningkatkan juga akibat dari peningkatan permintaan pasaran luar akibat daripada COVID-19 dan juga peperangan perdagangan antara China dan Amerika juga memberikan ruang dan peluang untuk negara mengeksport lebih lah, dan juga wujudnya peluang-peluang di bawah perjanjian perdagangan antarabangsa yang Malaysia telah tandatangani dengan rakan-rakan dagangan utama. Yang ini juga antara peluang-peluang yang menyebabkanlah. Tapi sebelum pandemik melanda, adalah menjadi kebiasaan bagi Matrik menjalankan aktiviti secara fizikal
di mana pertemuan secara bersemuka diadakan. Tetapi dengan kehadirannya polemik pandemik ni, keadaan telah merubah. Kita telah lebih ketara membuat program-program berbentuk kurang fizikal akibat daripada penguatkuasaan sekatan perjalanan, penutupan sempadan dan juga keperluan mengamalkan penjarakan fizikal. Jadi berdasarkan kepada itu, Matrix mengadaptasikan produk-produk program-program dia dan juga membuat pendekatan baru dengan mengadaptasikan pendigitalan di dalam program-program promosi perdagangan sedia ada lah. Dan antaranya ialah contohnya program padanan perdagangan, contoh e-Bizmesh yang telah diadakan pada tahun 2020 di mana Matrix telah berjaya mengatur sebanyak 690 sesi e-Bizmesh yang telah menyumbang kepada jualan ekspor sebanyak RM485 juta melibatkan produk-produk seperti sarung tangan getah, perabot, makanan dan minuman, elektrik dan elektronik, mesin dan juga jentera. Bagi Januari hingga April 2021, jualan ekspor terkumpul e-Bizmesh juga adalah melebihi 650 juta melalui 317 sesi padanan perdagangan yang telah diaturkan antara 276 syarikat Malaysia dan 228 pembeli luar negara. Semasa mesyuarat persidangan kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik juga, Matrix telah menganjurkan program pameran MyAPEC dan juga program padanan secara maya lah daripada 1 September hingga 31 Disember 2020. Dalam program juga penyertaan sebanyak 274 pempamer dari Malaysia dan 20 syarikat daripada luar negara terlibatlah. Dan daripada program ini sebanyak 580 juta RM telah dikumpulkan melalui 308 sesi padanan perniagaan lah. Jadi program-program pemarkasaan pengeksport juga telah diadakan dengan latihan pengeksport dibuat secara kaedah webinar ataupun maya lah, di mana Matrix menganjurkan sebanyak 128 webinar termasuk penganjuran National Export Day secara maya ataupun ENED. So banyak program-program yang kita buat lah. Adaptasi pendigitalan ni juga banyak, bukan sesuatu yang baru bagi Matrix sebenarnya. Tapi akibat daripada pandemik ni kita lebih beralih kepada program mengadaptasikan program-program kita berdasarkan secara transformasi digital lah ya. Okey. Cik Abagah, kalau kita tengok situasi sekarang ini semakin lama rakyat semakin mengadaptasi online ni, sampai sekolah pun kita budak dekat rumah online, kita belajar secara online. Dari sudut peningkatan penerimaan, sebab sebelum ni memang Matrix buat depan-depan kan dekat bangunan dia memang cantik, tempat pergi selesa, sejuk. Bagaimana sambutan orang ramai terhadap semua yang dilakukan secara dalam talian ini? Sebenarnya kita ni nak kata dari segi penerimaan tu nampak ada peningkatan lah kan. Kita nampak bahawa banyak syarikat-syarikat telah mula membuat mengamalkan amalan digitalisasi lah. Contohnya di bawah Plan Hala 7 Strategi bagi tahun 2016-2020 NESR 1.0 sebanyak 489,958 PKS telah mengadaptasi e-dagang. Dan dari jumlah sejuk walau bagaimanapun hanya 27,000 je. 27,635 PKS yang telah mengadaptasi dalam e-dagang lah. So bermakna peluang dan juga ruang untuk syarikat-syarikat meningkatkan peningkatan mereka dalam bidang adaptasi digitalisasi perlu dipertingkatkan lah. Matrix juga ada buat kajian mengikut insentif yang kita tawarkan di bawah e-trade dari tahun 2016 ke tahun 2020. Jumlah ekspor yang dijana oleh syarikat-syarikat tersebut hanyalah sebanyak RM320 juta. Jumlah ini adalah kecil berbanding dengan jumlah runcit e-dagang dunia pada tahun 2020 iaitu sebanyak US 4.28 trilion. So kita ni dari segi jualan melalui e-commerce ni masih lagi terlampau rendah lah. Dan dengan demikian syarikat Malaysia perlu mengambil peluang yang lebih lah. Kerana jumlah pembelian atas talian dijangka akan meningkat kepada 2.41 bilion pada tahun 2021 dan
daripada 20.05 bilion pada tahun 2020 lah. Dalam konteks ini juga pasaran Asia Tenggara juga adalah satu pasaran yang perlu diterokai lah, di mana dijangkakan sebanyak 400 juta orang akan menggunakan e-dagang sebagai satu cara untuk meningkatkan perdagangan lah. Baik, Cik Abu Bakar, adaptasi pada digitalan ini memang langkah yang paling sesuai dan tepat untuk sekarang ini. Tapi kerajaan pun umumkan juga rancangan pakej-pakej rangsangan bagi meringankan beban mereka yang terjejas di samping menggerakkan semula ekonomi yang terjejas ini. Adakah Matrix telah diberi sebarang peruntukan khusus di dalam inisiatif pendigitalan di Malaysia? Ya, bagaimana kita tahu di dalam usaha mengimbangi di antara kehidupan dan juga nyawa rakyat, kerajaan telah mengambil cakna lah dengan mengumumkan pelbagai pakej rancangan untuk kesejahteraan. Di bawah pakej pemerkasa atau program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi yang diumumkan oleh YB Perdana Menteri, Matrix telah diberikan peruntukan khusus sebanyak 11 juta untuk 2 program di bawah fokus memperkukuhkan daya saing negara melalui inisiatif menggalakkan pelaburan dan pasaran ekspor lah. Salah satu program tersebut adalah program e-BizLink, di mana ianya merupakan inisiatif yang berikan penekanan kepada penggunaan medium pemasaran digital atas talian serta platform virtual dan juga hybrid lah. Program ini terdiri daripada 2 komponen, iaitu pertamanya ialah program platform perdagangan digital, iaitu program yang berpusat dengan kemudahan pendekatan perdagangan bersekutu, termasuklah kepada pemasaran digital, kerjasama secara maya dan juga perjumpaan perniagaan secara maya dan webinar. Keduanya adalah kempen e-global, iaitu satu format baru yang memfokuskan kepada online dan offline, yang menekankan aspek pemasaran melalui pelbagai program seperti siaran langsung Key Opinion Leader KOL dan juga promosi in-store lah. Di samping itu juga Matrix dalam proses mendigitalkan perkhidmatan Matrix itu sendiri, agar kita dapat memberikan perkhidmatan yang lebih efektif dan efisien lah kepada para pengeksport kita. Dalam hal ini penekanan kepada analytical data raya dan juga artificial intelligence akan digunakanlah bagi membantu syarikat-syarikat Malaysia mencari dan juga menembusi pasaran luar negara. Okey. Cik Abu Bakar, susah tak kalau selalu kan, contohlah kita nak bawa produk Malaysia ni, selalu kita boleh tunjukkan depan-depan. Kita contoh kalau yang boleh rasa, boleh dirasa dari segi kualiti, kita boleh bagi pegang dan sebagainya. Tapi sekarang ni semua dalam online. Apa cabarannya tu? Sebenarnya ialah hakikat tu memanglah kalau boleh disentuh, dipegang dan dibau, kan akan lebih meyakinkan pembeli lah. Tapi hakikat semasa mau tidak mau kita terpaksa menggunakan alam maya lah sebagai satu cara. I think satu keuntungan kita ialah Matrix ataupun pengeksport Malaysia ni memang secara amnya dianggap good supplier lah. Makna kita ni ada integriti yang tinggi di peringkat global. So dengan adanya maya dan juga integriti pengeksport Malaysia ni memang terkenal di peringkat antarabangsa, walaupun ada beberapa kes-kes yang so kita rasakan bahawa ia tidak memberikan kesan yang begitu buruk lah. Cuma dalam konteks ni mungkin ada elemen di mana sampel produk perlu dihantar lah secara fizikal dan sebagainya kan. Mungkin apa yang berlaku sekarang ni, kalau dulu setiap pertemuan tu bermula dengan email, kemudian baru ada pertemuan dan sebagainya. Tapi kita sekarang ni kita dah putuskan rantaian tu, dah percepatkan rantaian tu. Maknanya kita dah tak main, dah kurangkan penggunaan email, tapi kita terus pergi pada perbincangan secara maya, di mana pembeli dapat melihat produk dan juga bincang secara terus dengan pengeksport Malaysia lah. I think ini satu daripada kelebihan bila kita gunakan program secara maya ni lah. Okey, baik. Dan juga kita tengok pandemik COVID-19 ini telah mempercepatkan keperluan untuk peksport Malaysia ni luaskan lagi penggunaan teknologi digitalisasi dalam operasi mereka. Matrix melihat ketersediaan peksport Malaysia ke arah ini, ada nasihat ke yang diberikan juga oleh Matrix kepada mereka? Nasihat saya ialah macam saya kata tadilah,
pentingnya dan juga mana kita ada mention tadi ya, yang mana kita nampak bagi saya lah e-dagang ataupun program cara maya ni akan menjadi satu trend. Bukan saja dalam masa pandemik tapi masa-masa akan datang. Contohnya di pasaran-pasaran yang jauh di sana, contohnya di Latin America, di mana kalau nak datang kat Malaysia tu kadang-kadang ambil masa lebih daripada 1 hari untuk dia semata-mata nak datang ke Malaysia. Tapi satu cara yang kita nampak ialah trend penggunaan digital digitalization of trade lah, satu perkara yang kita nampak akan So kita harapkan syarikat-syarikat banyak bantuan yang sebenarnya Matrix berikan bagi tujuan inilah. Contohnya di bawah Matrix Market Development Grant pun kita telah berikan berbagai bantuan untuk syarikat meningkatkan lagi dia punya penyertaan. Dulu kalau kita kata Market Development Grant yang kita bagi ni, kita hanya tertumpu kepada program-program yang berbentuk fizikal saja. Tapi sekarang ni Matrix telah lanjutkan program tu meliputi bantuan dalam bentuk maya. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan yang berminat menyertai program-program pameran perdagangan secara maya juga kita berikan. Di mana geran sehingga 25,000 diberikanlah bagi penyertaan dalam program pameran perdagangan antarabangsa. Kalau katakan mengikuti misi perdagangan secara maya juga, kita akan berikan 10,000. Di samping itu juga Market Development Grant juga telah dipertingkatkan. Kalau dulu had yang diberikan kepada satu syarikat hanyalah sebanyak 200,000, tapi kita telah pertingkatkan menjadi RM300,000. Ini juga adalah satu peluang di mana kita perluaskan skop bantuan yang kerajaan dapat berikan kepada syarikat-syarikat untuk melihat dalam konteks buat promosi secara maya lah. So ini tidak menghalang dia orang ni lah. Dalam konteks yang sama juga, bagi bawah program e-trade, e-trade ni juga adalah program yang mana kita beri bantuan kepada syarikat-syarikat sehingga RM5,000 bagi syarikat-syarikat untuk on board dalam contohnya platform-platform seperti Alibaba, Amazon.com dan sebagainya. Di samping itu, Matrix juga telah meningkatkan dengan memberikan bantuan dalam konteks skim pemasaran digital dan latihan bernilai sehingga 20,000 di mana program-program yang terlibat adalah seperti penyediaan kandungan media sosial, pemasaran media sosial, search engine optimization dan juga pengiklanan maya dan lain-lain lagi. So makna dia kita dulu bila kita bagi 5,000 je pada syarikat, masalah ada syarikat kurang membuat pengiklanan, because bila you participate ataupun mendaftar on board dalam suatu katakan platform, e-platform dan sebagainya, kalau tak dibuat marketing dan sebagainya, maka ia akan gagal kan. Sebab orang tak tahu nama syarikat you tu ada dalam platform Amazon atau ni. So sekarang ni Matrix tak mengenal pasti salah satu masalah, dan kita berikan 20,000 tambahan lagi untuk syarikat untuk buat marketing dan juga sebagainya lah, bagi memastikan pembeli di luar sana tahu bahawa tuan-tuan dan perempuan ada di dalam contohnya kewujudannya tu disedari gitu Cik Bakar Betul, ya betul. Itu isu dia. Kadang-kadang kita ada tapi orang tak nampak kita. So mana berdasarkan pada kita bagi lagi 20,000 untuk syarikat adalah nampak kewujudan dia dalam. Baik, untuk anda yang baru bersama dengan kami, kita bawakan Cik Abu Bakar, pengarah kanan bahagian promosi ekspor dan akses pasaran Matrix, dengan topiknya adaptasi Matrix memacu pendigitalan dalam mempromosi ekspor di era normal yang baru. Tadi saya tertarik bila Cik Abu Bakar kata kita akan beri, Matrix akan beri geran sebenarnya kepada mereka walaupun mereka masuk dalam pameran-pameran e-dagang dan sebagainya. Tapi ada yang tanya, layak ke syarikat kami? Ada syarat-syarat tertentu ke untuk masuk sama-sama mempromosikan dalam e-trade dan sebagainya ni? Sebenarnya adalah beberapa syarat dia, tapi sebenarnya tak susah pun. Kebanyakan syarikat yang kita pertama-tamanya saya cadangkan syarikat yang berminat untuk dapatkan bantuan-bantuan dalam konteks MDG dan sebagainya berdaftar dengan Matrix. Pendaftaran adalah secara percuma. Kita tak charge pun company kan, so boleh dibuat secara online pun, tak perlu pun datang ke pejabat. Tapi kena ada dokumen-dokumen dia perlukan lah, sebagaimana contohnya registration of company dan sebagainya, bagi membuktikan syarikat ni adalah syarikat yang sah, yang berdaftar. So syarikat yang berdaftar ni once dia dapat ni, dia bila mana dia katakan nak
melibatkan diri dalam program itu, just maklumkan kepada Matrik bahawa saya berminat nak menyertai pameran ni, dan pihak kami di section yang menjaga market development grant ni akan bagi keputusan lah sama ada okay go ahead dan sebagainya. Once kita dapat kebenaran tu, syarikat dah boleh lepas kemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan, contohnya betul ke dia belanja dan sebagainya, resip-resip yang berkaitan dikemukakan kepada Matrik, dan Matrik insyaAllah akan memproses permohonan secepat mungkin. Biasanya masalah dia kadang-kadang company bila hantar dokumen tu tak lengkap. Itu yang kadang-kadang jadi panjang cerita dia. Tapi kalau tiap kali kalau dokumen yang dihantar lengkap dan sebagainya, biasanya kita akan meluruskan dalam kadar yang paling cepat. Baik, Cik Abakar, kalau dalam keadaan pandemik sekarang ini melihat kepada pasaran luar, perniagaan bagaimana? Sektor apa yang mereka nakkan? Yang macam kalau kita bawa aja, orang luar akan nak beli, nak bekerjasama. Sebenarnya kalau kita tengok pandemik ni sendiri telah mewujudkan satu pasaran yang khusus lah. Contohnya kita tengok contohnya penggunaan barangan elektronik dan elektrikal di mana sekarang ni kita dapati ramai orang duduk di rumah, dan bila mana duduk di rumah, barang-barang elektrikal elektronik permintaannya makin bertambah. Contohnya macam web kamera, komputer dan sebagainya, dan juga kita nampati permintaan kepada barangan-barangan macam furniture ataupun furniture di mana orang ramai duduk dijadikan pejabat rumah sebagai pejabat. So permintaan kepada perabot-perabot untuk kegunaan sebagai apa ni juga bertambah. Kita juga nampak peningkatan yang ketara dalam contohnya of course lah sarung tangan, PPE dan sebagainya. Yang ini memang kita nampak ada peningkatan yang berterusan lah bagi program tu. Di samping itu juga kita dapati bahawa banyak lagi produk-produk yang kita nampak ada peningkatan lah. Contohnya macam barang-barang yang melibatkan vitamin dan sebagainya, yang mana saya rasa ini adalah satu trend yang memang berkaitan rapat dengan COVID-19 lah. Baik, jadi ini salah satu tips juga sekiranya anda belum lagi mendaftar dengan Matrik, boleh daftar dengan Matrik, tapi make sure pastikan semuanya maklumat lengkap. Kan, kalau tak dia akan jadi panjang cerita. Betul Cik Abakar? Betul. Cuma dalam keadaan macam ni saya nak maklumkan kita akan mengadakan MIHAS. Sebenarnya MIHAS, Malaysia International Halal Showcase, pameran perdagangan halal yang terbesar di dunia sedang berjalan. So saya minta syarikat-syarikat Malaysia, pengeksport Malaysia yang terlibat dalam pengeksportan barangan halal sama ada barangan atau perkhidmatan berdaftar dengan Matrik sekarang, sebab pada masa sekarang ni banyak berlaku padanan perdagangan yang sedang berjalan. Keduanya, kita juga akan menganjurkan National Export Day. Yang ini juga akan diadakan, both MIHAS dan juga ENED akan diadakan secara maya lah, di mana kita minta syarikat-syarikat supaya berdaftar dengan Matrik. Bagi ENED pula banyak kita bagi pengetahuan tentang pasaran, maklumat tentang kesan katakan RCEP ke ataupun kesan FTA ataupun kesan perang perdagangan antara China dengan US ke atas ekspor dan juga peluang-peluang yang wujud daripada tu. So benda-benda ni banyak yang saya rasa syarikat-syarikat Malaysia perlu tahu dan mengambil maklum dan juga cepat merebut peluang-peluang ni sebelum pesaing-pesaing kita daripada negara luar mengambil peluang ni. Sebab once kita miss opportunity atau peluang tu, pesaing kita pula akan lebih cepat daripada kita. Sebab itulah yang dikatakan perdagangan antarabangsa ni juga actually perang dalam konteks tidak menggunakan senjata, tapi lebih betapa cepatnya kita bertindak dan juga betapa kompetitifnya produk kita lah, yang itu perlu juga diambil kira lah. Okey, baik, dan mungkin ada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan yang baru mendengarkan kita ini, mereka rasa tertarik nak mendaftar. Bagaimana caranya Cik Abakar nak bersama-sama dengan Matrik? Sebenarnya Matrik ni very business friendly. Of course buat masa ni kita tak dapat secara fizikal lah tolong tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke Matrik punya website www.matrik.gov.my. Dalam website tu
dengan jelas ada menunjukkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin berdaftar dengan Matrix, boleh didaftar dengan Matrix lah. Macam saya kata tadi, perlu ada dokumen-dokumen berkaitan bagi menyokong syarikat tuan-tuan dan puan-puan ni, syarikat yang berdaftar. Supaya kita tak ada syarikat-syarikat ada macam-macam. Kita tak ada database kita dipenuhi oleh syarikat-syarikat yang bukan-bukan. So database kita ni mewakili kerajaan Malaysia punya database. So kita perlu ada sedikit sebanyak saringan. Dan biasanya proses ni dalam 2 minggu insyaAllah kita akan bagi keputusan kita. So selepas tu tuan-tuan dan puan-puan boleh melibatkan diri dalam program-program Matrix lah, dan juga layak untuk mendapatkan bantuan grant dalam konteks promosi dan sebagainya. Okey, Cik Bakar ada yang tanya, kalau saya tak nak grant ke apa tapi nakkan macam kursus ke informasi-informasi semua tu, ada ke diberikan oleh Matrix? Boleh. Oh, itu memang kita walaupun kita tak menghadkan hanya kepada Matrix, sesiapa saja boleh. Biasanya maklumat ni kita akan hebahkan lah, sama ada melalui kita punya social media platform, sama ada Instagram ataupun FB dan sebagainya. In fact, some of the program yang kita buat ni pun ada dibuat secara lintas pintas melalui FB dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti program tu. Boleh juga terus daftar dengan Matrix walaupun tidak menjadi ahli ataupun register dengan Matrix lah. Sebenarnya program kita ni very business friendly, macam kita kata terbuka kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu mendaftar pada ketika untuk program tu saja, dan juga insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh terlibat terus dengan program berkenaan. Okey, jadi paling mudah layari www.matrix.com.my, betul Cik Bakar? .gov.my. .gov.my. Okey, sekali lagi kalau nak dapatkan maklumat lanjut, layari www.matrix.gov.my. Ya. Ada pesan akhir Cik Bakar kepada pendengar-pendengar kita, silakan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang nak tahu lagi pasal Matrix, saya macam puan kata tadi lah, boleh layarilah Matrix punya website. Untuk makluman tuan-tuan juga, kita ada satu program ataupun satu dipanggil scheme, dipanggil My Export. My Export ni adalah satu katakan pendigitalan Matrix lah, di mana perkhidmatan Matrix kita berikan secara maya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat real time punya information. Bermakna kalau ada pengimport nak beli barangan Malaysia pada ketika itu, tuan-tuan boleh akses terus pada maklumat ni. Yang ini yang saya rasa tuan-tuan ramai daripada pengeksport kita kurang tahu. My Export ni adalah web based punya platform di mana syarikat perlu daftar dengan Matrix lah, dan juga boleh akses tu maklumat-maklumat ni. Maklumat tentang pembeli, contohnya pembeli nak membeli perabot, real time secara terus kita dapat maklumat tu, dan tuan-tuan boleh hubungi terus dengan kita punya Pesuruhjaya Perdagangan lah. Maklumat-maklumat ni biasanya dikemukakan oleh 46 syarikat Pesuruhjaya Perdagangan atau pejabat-pejabat perdagangan Matrix di seluruh dunia. Kita ada 46 pejabat di luar negara yang membantu kita mendapatkan maklumat-maklumat pembeli, perubahan pasaran, dan juga maklumat-maklumat peluang-peluang perdagangan yang timbul lah ya. So saya rasa mungkin yang itu. So saya galakkan syarikat-syarikat yang belum berdaftar, sila berdaftar dengan Matrix, kerana banyak benda yang tuan-tuan dan puan-puan tak banyak yang boleh diterokai, dan juga banyak syarikat-syarikat yang telah berjaya lah dengan Matrix. Contohnya syarikat yang besar-besar kita tebuk, even Top Glove sekarang ni sebagai pengeluar sarung tangan terbesar di dunia. Pada peringkat awal dia mula sebagai ahli Matrix. Kan kita banyak membantu, mendorong. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat cakap dengan dia orang pun, dia akan mengesahkan benda tu. So syarikat yang dulunya kecil, yang mana Matrix bantu dan sekarang dah menjadi sebagai pengeksport terbesar dunia, ada juga peluang Matrix, ada bantuan yang Matrix. Sama juga macam Julie Biscuit dan sebagainya. Banyak syarikat-syarikat yang kita dapati. Untuk maklumat tuan-tuan, banyak juga syarikat-syarikat yang syarikat peringkat pertengahan, mid-tier company juga Matrix dah mula bantu dan sebagainya lah. Syarikat dalam bidang oil and gas, syarikat dalam bidang MRO, ni syarikat-syarikat besar yang masih, dan juga
matrik masih lagi membantu syarikat-syarikat ni lah. So tuan-tuan dan perempuan yang rasa syarikat dia kecil ke apa dan sebagainya, jangan rasa malu. Kita bantu semua orang. Tak kira syarikat besar atau kecil. Okey, itu sajalah nasihat saya. Nak dapatkan maklumat lanjut. Okey, kali ni saya betul. www.matre.gov.my. Betul Betul 100%. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada tamu kita Cik Abu Bakar, pengarah kanan bahagian promosi ekspor dan asas pasaran Madrid, bersama-sama kita untuk program Temu Buat Radio. Terima kasih Cik Abu Bakar. Assalamualaikum. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, ini adalah stesen berita bisnes pilihan anda.